putih kan pakai? Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu dengan nikmat dan juga limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu kuliah Kitab Tauhid, iaitu syarahan bagi Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid, iaitu kitab Al-Qaulul Mufid 'ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung dalam bab yang ketiga, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab sesiapa yang merealisasikan tauhid akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Dan kita dah bincangkan beberapa dalil, dua dalil, yang mana bab ini ada tiga dalil, iaitu dua daripada Al-Quran, satu daripada As-Sunnah, daripada hadis Nabi SAW. Jadi bila kita belajar kitab akidah ni, kita belajar kitab tauhid, kitab akidah, dia menyeluruh, dia tidak terbatas hanya kepada semata-mata ayat Al-Quran yang terbuka dengan pelbagai tafsiran. Kalau kita mengaji semata-mata Al-Quran, kemudian kita tengok terjemahan, kemudian kita anggap itu sudah kita boleh isti'ab, kita boleh liputi keseluruhan maknanya, dia tak akan bawa kepada petunjuk, bahkan dia boleh bawa kepada kesesatan. Tetapi bila kita belajar disiplin ilmu menurut disiplin ilmu yang ditetapkan oleh ulama, maknanya dalam ilmu akidah kita belajar ilmu akidah, disiplin ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usulul fiqh, usulul tafsir, kemudian ilmu fiqh, kan? Kesemua disiplin-disiplin itu sebenarnya penting untuk berkhidmat kepada pemahaman terhadap Al-Quran. Ini kita kena faham. Sebab hari ini ada orang yang mendakwa kita tidak berhajatkan kepada ilmu-ilmu yang lain, yakni disiplin ilmu yang lain ini mereka meremehkan. Mereka kata ilmu akidah tak perlu belajar, tauhid tak perlu belajar, cukup belajar Al-Quran. Cukup belajar Al-Quran, tafsirnya ataupun tadabburnya, terjemahannya, cukup. Ini sebenarnya adalah salah satu kesalahan dalam manhaj dan salah satu pembuka kepada jalan kesesatan, kerana meremehkan disiplin ilmu yang berkhidmat untuk memahami Al-Quran. Kerana Al-Quran bukan semata-mata kita faham berdasarkan terjemahan. Kalau kita faham dengan terjemahan semata-mata, memang tak akan dapat faham Al-Quran. Al-Quran memerlukan ilmu-ilmu yang lain, memerlukan usulul tafsir, memerlukan ilmu usulul aqidah, usulul i'tiqad, memerlukan ilmu tauhid. Itu kita kena tekankan. Sebab itu kalau kita tengok, kita belajar kitab karangan ulama, maka kita akan lihat bagaimana mereka menyusun dalil daripada Al-Quran, kemudian daripada As-Sunnah, kemudian ulasan mereka itu kita dapati daripada rujukan-rujukan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Dia adalah ibarat intipati
mereka telah merujuk ratusan kitab tafsir, puluhan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab akidah yang mengandungi pemahaman terhadap Al-Quran. Sebab itu adalah salah bila orang yang meremehkan pengajian ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu akidah, ilmu usulul fiqh, usulul tafsir, usulul hadis, ilmu hadis. Sangat bahaya, kerana dia akan membuka pintu-pintu kesesatan. Kerana kita kena faham Al-Quran ni, ulumul Quran ni, ilmu Quran ni luas. Bila kita jadikan dia hanya semata-mata difahami by word, maknanya semata-mata harfi, kemudian kita nak ulas sendiri, kita nak bagi pendapat sendiri, sangat bahaya. Dia membuka pintu-pintu kesesatan, membuka pintu bid'ah, membuka pintu-pintu penyelewengan. Dan itu yang sangat diinginkan oleh golongan-golongan sesat seperti golongan Batiniyah. Aliran-aliran sesat memang mereka sangat menantikan keraguan macam ini. Sebab itu kita tak boleh diam. Bahaya. Sebab itu kena perkasakan lagi pengajian tentang manhaj, pengajian tentang akidah salaf, manhaj salaf itu. Kalau tak, mereka memang itu, mereka masuk melalui Al-Quran, masuk melalui, kita kata, pengajian-pengajian Al-Quran, kemudian mereka ganggukan, mereka tashwish, mereka datangkan keraguan. Jangan belajar akidah, jangan belajar tauhid, jangan belajar ini, cukup belajar Quran saja. Mereka tak sedar Al-Quran itu bukan turun pada hati mereka, bukan turun pada hati guru mereka. Quran itu turun kepada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun kepada, kemudian diajarkan kepada hati-hati para sahabat Nabi. Itu mereka tak faham. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika berdebat dengan Ahmad ibnu Abi Du'ad, ketua Mu'tazilah di zaman tersebut, dia kata cukup kita faham Al-Quran dengan akal kita. Kemudian Imam Ahmad balas dekat dia. Imam Ahmad kata Al-Quran tak turun dekat hati engkau, tak turun dekat hati sesiapa, tapi Al-Quran turun dekat hati Muhammad. Allah Ta'ala turunkan Quran pada hati Muhammad. Maknanya siapa yang paling berhak mentafsirkan Quran? Nabi SAW. Siapa yang paling berhak mentafsirkan Quran? Ashabun Nabi SAW. Ashab, para sahabat Nabi. Jadi kalau kita berpaling daripada tafsiran sahabat, sesat, confirm. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, syarat untuk kita dapat hidayah, petunjuk, mesti kita kena beriman macam sahabat beriman. Kalau tak, kita tak faham Al-Quran macam mana sahabat faham, sesat, confirm sesat. Bukan kata mungkin sesat, confirm sesat. La mahalah, la syakka wala raiba. Orang yang berpaling daripada pemahaman sahabat Nabi, pemahaman salafus salih, terutamanya untuk memahami Al-Quran, dia akan sesat. Wal'iyadu billah. Jadi ini contoh yang kita lihat bagaimana nak faham ayat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Contoh macam kita bahaskan ayat tentang alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita bahaskan pada bab yang kedua, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman. Cuba kita bagi terjemahan tu dekat semua orang sekarang, hari ini. Cuba kita bagi terjemahan tu dekat semua orang. Apa yang mereka akan terjemahkan kezaliman? Apa yang mereka akan tafsirkan kezaliman dalam ayat tu? Mereka akan kata kezaliman, zalimlah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, kezaliman, dia kata kezaliman. Pemerintah pun kezaliman, kezaliman rakyat, kezaliman. Betul tak? Tetapi orang yang berpegang dengan pemahaman sahabat,
tafsiran Nabi SAW, dia akan dapat jawapan yang lebih tepat. Az-zulmu dekat situ maknanya kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Itu tadabbur. Itu tadabbur yang sahih. Sebab kita ambil daripada tafsiran sahabat. Jadi orang yang belajar tauhid, orang yang belajar akidah, mereka adalah orang yang mentadabburi ayat tu. Sebab mereka nak jauhkan diri mereka daripada kezaliman yang paling besar, syirik. Kalau kita tak belajar akidah, kita tak belajar tauhid, macam mana nak tahu syirik? Tak tahu. Syirik ke atau tak benda tu tak tahu kalau tak mengaji akidah. Contoh, dan banyak lagi kita boleh tunjuk contoh, dan kita akan berlalu, kita akan lihat dalam setiap bab ni. Inilah praktikal tadabbur. Walaupun kelas kita tak letak nama tadabbur, tapi ini tadabbur lah. Mengaji akidah, mengaji tauhid, mengaji kitab ulama ahli sunnati wal jamaah, tu tadabbur. Orang yang mengaji Aqidatut Tahawiyah, dia tengah tadabbur Quran. Orang yang mengaji Usulul Thalathah, tengah tadabbur Quran. Orang yang mengaji mustalah hadis, jangan ingat dia tak tadabbur Quran. Mustalah hadis nampak macam tak ada kena-mengena dengan Quran. Mustalah hadis, dia mengaji tentang ilmu mustalah hadis kerana dia nak tahu tentang istilah-istilah ahlul hadis. Dia nak tahu tentang darajat dan status hadis. Kerana hadis antaranya pentafsir kepada Al-Quran. Dalam kitab-kitab hadis adanya kitab tafsir. Sebab itu satu riwayat anda teringat, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, riwayat ini dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Lalakai. Umar bin Al-Khattab bagi tahu, sayati alaikum qaumun ya'khuduna alaikum ataupun ya'tuna alaikum bi syubhatil Quran. Akan datang satu kaum yang akan mendatangi kamu dengan membawa syubhat-syubhat Al-Quran. Apa maksud dia? Maknanya akhir zaman akan ramai orang yang sesat bawa keraguan melalui Al-Quran. Kalau kita tak mengaji akidah, tak baca kitab akidah, tak tahu benda ni. Tak sedar, lah sekali dia yang masuk dalam orang yang bawa keraguan tu. Bahaya. Sayati alaikum qaumun ya'khuduna alaikum bi syubhatil Quran. Akan datang satu kaum yang akan membawa kepada kamu syubhat Al-Quran. Apa maksud syubhat Al-Quran? Maknanya keraguan-keraguan yang dibawa daripada ayat Quran. Jahmiyah, dia nak kata Allah di mana-mana, dia bawa ayat Quran tak? Dia bawa ayat Quran. Orang yang mengaji akidah dia tahu. Alhamdulillah. Tapi orang yang tak mengaji akidah dia nganga je lah. Kan? Kalau Jahmiyah bawa kat ayat Quran, dia pun percaya. Akan datang kaum yang membawa kepada kamu syubhat Al-Quran. Syubhatil Quran maknanya keraguan-keraguan yang dibawa daripada ayat Quran. Apa kata Umar? Apa pesan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin? Khudhuhum bis sunan. Lawan mereka dengan sunnah. Khudhuhum bis sunan, kata Umar. Khudhuhum bis sunan. Lawan mereka dengan sunnah. Fa inna ahlas sunnah a'lamun nas bi kitabillah. Kerana sesungguhnya ahlus sunnah adalah orang yang paling alim tentang Al-Quran, paling alim tentang kitabullah. Maknanya apa? Sunnah, ahlus sunnah yang akan menyelesaikan syubhat, keraguan-keraguan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam melalui Al-Quran. Siapa yang dapat berdepan dengan syubhat ini, siapa yang dapat menyelesaikan dan siapa yang dapat menjawab keraguan-keraguan ini? Ahli sunnah, kata Umar. Kenapa? Kata Umar, fa inna ahlas sunnah a'lamun nas bi kitabillah. Kerana ahli sunnah adalah manusia yang paling alim tentang Al-Quran,
paling alim tentang kitabullah. Kenapa? Kerana Al-Quran telah ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dipraktikkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tahu tentang sunnah, dia lebih alim tentang Al-Quran berbanding dengan orang yang hanya belajar Quran saja. Ini khabar gembira untuk orang yang mengaji sunnah, orang yang mengaji akidah, orang yang mengaji hadis, orang yang mengaji usul tafsir. Daripada perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi itu antara hakikat. Maknanya kita akan berjumpa dengan ajaran-ajaran sesat. Kebanyakan ajaran sesat akan bawa Quran. Ajaran hak baru ni kan, dia bawa ayat Quran tak? Bawa ayat Quran. Tapi tafsir dia, tengok ajaran sesat, mana-mana ajaran sesat. Batiniyah ke, dulu siapa tu? Lepat. Bawa ayat Quran tak? Dia bawa juga ayat Quran. Siapa lagi? Cuba tengok. Apa dia lagi? Anti hadis. Qaha. Wa innaka laminal mursalin. Yang Ustaz Ali berdebat tu. Pengikut-pengikut dia masih ada. Guna ayat Quran tak? Guna ayat Quran. Tidak ada ajaran sesat melainkan mereka membawa syubhat keraguan daripada Al-Quran. Sebab itu nak lawan keraguan ni, tak ada jalan lain melainkan dengan mempelajari As-Sunnah, berpegang teguh dengan As-Sunnah. Sebab itu Umar kata Ahlus Sunnah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Tak ada keraguan. Ahlul Hadis. Sebab dia telah menghimpunkan pengetahuan dia tentang satu-satunya hamba Allah yang mengetahui tentang Al-Quran, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Setiap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam sunnahnya, maka itu semua adalah intipati pemahaman baginda daripada Al-Quran. Orang yang ikut sunnah confirm dia ikut Quran. Orang yang ikut Quran saja belum tentu dia akan ikut sunnah. Sebab itu kita ada golongan anti hadis, Quraniyun. Orang-orang yang menumpahkan darah, pertama yang menumpahkan darah Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, siapa? Guru Quran. So jangan kita syok sendiri. Jangan kita rasa selesa bila dah belajar Quran, dah jadi guru Quran. Jangan rasa macam, oh aku dah tahu segala-galanya. Orang yang menumpahkan darah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Abdurrahman bin Muljam, yang dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kata ashqan nas fil akhirin, manusia yang paling celaka dalam kalangan orang yang lewat, di kalangan mutaakhirin, yang orang yang lewat. Nabi SAW pernah bagi tahu dekat Ali, Nabi pernah bagi tahu dekat Sayyidina Ali, atadri man ashqan nas minal awwalin wa man ashqan nas minal akhirin. Kau tahu tak Ali, siapakah manusia yang paling celaka dalam kalangan orang yang terawal dan orang yang paling celaka dalam kalangan orang yang terkemudian? Ali kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bayangkan Nabi kata ashqan nas, manusia yang paling celaka. Kemudian Nabi SAW menjawab, adapun ashqan nas minal awwalin, orang yang paling celaka sekali dalam kalangan orang yang terawal, aqirun naqah, yang menyembelih unta betina salih, naqatullah. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, idzim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatullah wa suqiyaha fakadzabuha fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. So Allah Ta'ala kata idzim ba'atha ashqaha. Quran, ketika mereka mengutuskan dalam kalangan mereka yang paling celaka sekali untuk membunuh siapa? Unta betina Allah, naqatullah, yang diberikan mukjizat itu kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dia bunuh. Nabi SAW kata ini ashqan nas fil awwalin, manusia yang paling celaka
Dia dalam kalangan orang yang terawal. Adapun manusia yang paling celaka dalam kalangan orang yang terkemudian, kata Nabi SAW, qatiluk, pembunuhmu wahai Ali. Siapa? Pembaca Quran, penghafal Quran, guru Al-Quran. Abdul Rahman bin Muljam, guru Al-Quran, belajar dengan Ubay bin Ka'ab, dilantik khusus oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, anak murid sahabat Nabi. Umar utus dia ke Mesir, bagi rumah khusus, rumah untuk dia duduk dekat Mesir untuk ajar Quran. Pengakhiran dia, subhanallah, wal'iyadhu billah, dia adalah orang yang paling celaka di atas muka bumi, orang yang paling celaka dalam kalangan yang terakhir atas lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Pembaca Al-Quran, guru Al-Quran. Jadi kita jangan syok kalau kita dah mengajar Quran, kita rasa kita takkan sesat. Bahaya, bahaya. Itu kita tak boleh main-main, kan? Tak boleh main-main. Maknanya bila ada orang yang mempelekehkan pemahaman sahabat Nabi, maka ketahuilah dia diambang kesesatan, mempelekehkan sunnah, mempelekehkan akidah, ilmu tauhid, dia diambang kebinasaan, wal'iyadhu billah. Wallahul musta'an. Sebab itu ini ramai orang tak faham. Dia ingat, terus baca Quran tu terus masuk syurga, terus hajar Quran confirm masuk syurga. Ini fahaman Murji'ah. Baca Quran dia terus masuk syurga, ajar Quran dia terus masuk. Tak semudah itu. Kalau kita faham sejarah bagaimana munculnya kelompok Khawarij, apa Nabi SAW kata tentang mereka? Mereka ni bacaan Quran mereka sangat hebat. Lebih dahsyat bacaan Quran mereka itu, sahabat pun tak boleh lawan. Jadi apa sangat kita zaman sekarang ni, kalau setakat orang nak bangga dengan kelas Quran yang dibuka dan sebagainya, tak, kita sedikit pun tak goyah, dan kita sedikit pun tak, maknanya tak ambil kisah kalau orang nak anggap benda tu sebagai kebenaran dan sebagainya. Tetapi kita, bila perkara tersebut membawa kepada penentangan terhadap pemahaman para sahabat Nabi manhaj salaf, kita tak boleh diam. Wajib kita mengingkari dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Wallahul musta'an. Itu antara yang, bukan kata 2-3 orang sahabat kita yang bagi tahu. Maknanya anda sendiri berdepan dengan golongan yang macam ni, rosak pemikiran. Maknanya dia memang ghurur, terpedaya dengan Quran yang dia belajar, terpedaya dengan bacaan Quran dia. Sebab itu kita kena bagi ingat sikit tentang kepentingan sunnah. As-sunnah tu mizan. Nabi Muhammad SAW tu neraca. Quran yang kamu bawa tu pun kena timbang dengan pemahaman Nabi, kena timbang dengan sunnah. Kalau sunnah kata no, no, pemahaman kamu tu masuk ke dalam tong sampah, tak ada nilai. Wallahul musta'an. Itu antara yang kita tengok hari ni. Dia akhir sekali dia akan bawa kepada menolak isu-isu berkenaan dengan akidah. Dia akan bawa, dia bukan setakat tafsir tau, dibawa kepada akidah, dan dia akan menyesatkan. Dan orang yang berpengalaman, asatizah kita yang berpengalaman berhadapan dengan aliran-aliran sesat ni, mereka tahu keraguan-keraguan yang orang-orang yang bawa ajaran sesat ni memang mereka bawa daripada Al-Quran. Mereka terjemah, mereka faham daripada terjemahan yang terbatas, dan mereka berpaling daripada tafsir salaf. Itu punca dia, tak ada punca lain. Allahul musta'an. Baik, balik pada pengajian kita. Baik, di sini dalil yang dibawakan oleh Syekh, 3 dalil, 2 dalil daripada Al-Quran, 1 daripada hadis, untuk menjelaskan bab ini. Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Baik, kita berhenti dekat situ faedah, kan? Dekat faedah
faedah yang pertama, muka surat 118 dalam buku terjemahan kita. Dalam buku asal 94, muka surat 94. Ayahnya Ibrahim mati dalam keadaan kekufuran. Abu Ibrahim mata 'ala al-kufri. Was-sawabu alladhi na'taqiduhu anna ismahu Azar. Kebenaran yang kita yakini nama ayahnya adalah Azar, seperti mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihatan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Baik, ni nak menjelaskan tentang ayat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sebab apa Nabi Ibrahim ni telah mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid. Kita sebut kerana dia telah sampai pada tahap khullah, dan dia telah lepas ujian-ujian yang Allah Ta'ala telah ujinya. Dan Nabi Ibrahim AS maknanya telah merealisasikan juga konsep al-wala' wal-bara', maknanya kemuncak bagi tauhid. Yang kita dah bincangkan hadis Nabi SAW, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Maknanya awthaqul ura al-iman, tali iman yang paling teguh adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Kan? Nabi Ibrahim telah realisasikan tahqiq. Ini kalau kita buka terjemahan biasa, kita tak dapat pemahaman ni, tak dapat faham sampai tahap ni. Wajib dapat pemahaman ini daripada mempelajari akidah salaf, mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau tak, kita tak dapat pemahaman ni. Dan akidah tu sebenarnya, kita belajar akidah tu tak ada Al-Quran lah. Tak ada Al-Quran lah. Kita sekarang ni bincang tentang ayat pasal tauhid, kemudian ayat pasal Nabi Ibrahim AS. Tak ada Al-Quran lah. Kan? Allah musta'an. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah. Adapun permohonan keampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya. Yang ini Allah Ta'ala tegur dia. Kerana Nabi Ibrahim pernah berkata kepada ayahnya, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Aku akan memohonkan keampunan bagimu kepada Rabbku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ini dalam surah Maryam ayat 47. Dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ghfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yakni hari kiamat. Kalau kita faham berhenti ayat kat situ, maknanya maksudnya Nabi Ibrahim minta ampun dekat bapak dia. Kalau kita berhenti dekat situ, surah Ibrahim ayat 41, buka terjemahan, maknanya Nabi Ibrahim minta ampun dekat bapak dia. Kalau berhenti kat situ, kan? Sedangkan kita kata Allah Ta'ala tegur, kan? Kalau kita belajar akidah, kita akan nampak, kita akan faham. Baik, sementara Nabi Nuh AS berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Rabbku, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan siapa pun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman lelaki dan perempuan. Ini menunjukkan bahawa kedua orang tua Nuh beriman. Tapi bapa Nabi Ibrahim beriman tak? Cari dalam Quran, ada tak? Tak ada. Ada. Ada kan? Dalam surah As-Saffat ada. Nabi Ibrahim cakap bapak dia sesat kan? Kan? Nabi Ibrahim cakap bapak dia sesat. Jangan Nabi Ibrahim dakwah kepada bapak dia, ya abati la ta'budi syaitan, kan? Dalam surah apa?
surah Maryam ayat 44. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Sampailah apa? Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kemudian qala salamun alaik saastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Daripada ayat 41 sampai 48 kena faham semua. Kemudian nak faham betul-betul ni tak boleh faham base pada terjemahan saja. Kena faham daripada sudut tafsir daripada salaf. Kemudian kena faham daripada sudut akidah. Kena faham maknanya kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam berlepas diri daripada bapaknya. Kan? Dia akan minta ampun, tapi adakah kekal permohonan keampunan tu kekal? Maknanya Nabi Ibrahim tak ubah pendirian. Sedangkan dalam ayat yang 48 tu memang Nabi Ibrahim berlepas dirilah. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kemudian perkataan bapa dia, Azar. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau benci dengan Tuhan aku? Itu jelas. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La in lam tantahi la arjumannak. Kalau kau tak berhenti, aku akan rejam kau. La arjumannak. La arjumannak ni ada dua tafsir. Pertama, memang rejam. Yang kedua, aku akan maki kau, aku akan cela kau. Kalau kita tak buka kitab tafsir, macam mana kita nak tahu? Kan, macam mana kita nak tadabbur? Jadi araghibun anta an alihati. Bapa Nabi Ibrahim kata apa? Bapa Nabi Ibrahim kata engkau benci. Qala araghibun. Araghibun maknanya apa? Maknanya mu'ridun. Adakah engkau berpaling, membenci, berpaling, anta, engkau wahai Ibrahim, an alihati, daripada sembahan-sembahanku. Alihah, berhala-berhalaku, makluh. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tak berhenti, lam tantahi maknanya lam tastajib lin nahyi, maknanya engkau tak menyahut seruan bapakmu ini, suruh kau berhenti daripada mencela sembahan-sembahan kami, nenek moyang kamu, berhala-berhala kami, la arjumannak, aku akan cela kau dan aku akan rejam kau. Wahjurni maliya watrukni zamanan tawila. Maliya maknanya tinggalkan aku dalam beberapa tempoh. Disuruh tinggalkan. Maknanya Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada bapa dia. Berlepas diri. Kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Ibrahim di akhirat kelak akan bertemu dengan bapaknya Azar, dan bapaknya akan dimasukkan, dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka dalam rupa seekor anjing yang kurus. Anjing ataupun binatang yang berkaki empat. Serigala ke anjing, anda tak ingat lafaz dia? Anjing. Apa dia? Dubuk. Dubuk. Dalam rupa dubuk. Dipegang keempat-empat kakinya oleh malaikat dan dicampakkan ke dalam neraka. Waktu tu, sebelum tu, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia kata dia nak beriman. Nabi Ibrahim kata tak ada dah, tak boleh beriman dah. Kemudian Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala supaya jangan menghinanya pada hari dibangkitkan.
dalam doa Nabi Ibrahim. Jangan kau hina aku ketika hari dibangkitkan. Maknanya Nabi Ibrahim tak mau tengok keadaan situasi yang bapa dia sendiri dicampakkan dalam rupa bapa dia. Sebab itu Allah Ta'ala ringankan, Allah Ta'ala tukar bapa dia tu jadi rupa dubuk. Dipegang 4 kakinya, dicampakkan. Itu kita tak akan tahu melainkan daripada hadis. Hadis Nabi SAW mentafsirkan, menjelaskan tentang Quran. Kalau kita meremehkan pengajian hadis, pengajian sunnah, bahaya. Kita tak akan dapat pemahaman yang tepat. Baik. Kan kalau kita cari ayat Quran yang jelas-jelas, yang sebut tentang bapa Nabi Ibrahim masuk dalam neraka, ada? Tak ada kan? Sarahah jelas, tak ada kan? Melainkan dalam hadis. Sebab itu geng-geng anti hadis, mana pernah tafsirkan ayat ni Nabi Ibrahim, bapa Nabi Ibrahim masuk neraka? Mana ada? Ajaran sesat mana ada? Kan? Bismillah. Bila dibawakan hadis tentang kedudukan ibu dengan bapa Nabi pun mereka marah. Dia orang marah. Betul tak? Dia orang sentimen emosi kan? Maknanya memang hadis tu berat bagi dia orang. Kan? Kata ulama salaf, orang yang benci hadis, orang yang tak suka hadis, tak suka ahli sunnah ni, dia akan ditarik, dia akan dicabut kemanisan hadis. Sebab tu kadang-kadang ada perasan orang yang malas mengaji hadis ni, maknanya malas buka kitab tafsir yang mu'tabar, tafsir ma'thur, tafsir At-Tabari, tafsir yang salaf, ataupun kitab-kitab hadis, malas mengaji sebab mereka lemah. Bila tengok baca haddatsana, oh tubuk lemah terus. Tapi ahlul hadis, ahlul sunnah tak lemah, kuat. Buka kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Buka muqaddimah dia kata apa? Dia kata, tidak ada perkara yang paling melapangkan hati aku melainkan bila aku buka kitab pasal hadis, adanya haddatsana. Itu melapangkan, melupakan aku daripada seluruh kehidupan dunia. Pasal dia dah dapat kemanisan hadis. Itu ahlul hadis, ahlul sunnah. Betul tak? Tapi orang yang dia agak liar daripada sunnah ni agak bahaya. Sebab tu kena jinakkan dengan kita, kena seimbang lah. Mengaji Al-Quran, jangan tinggalkan juga pengajian hadis, pengajian sunnah. Kan? Termasuklah ilmu-ilmu alat yang membantu untuk kita faham hadis, ilmu mustalah hadis, Quran, mustalah tafsir, usul tafsir dan sebagainya, semua tak boleh kita remehkan. Sebab itu apa kata Imam Syafi'i, apa? Kullul ulum siwal Quran mushghilatun. Setiap ilmu selain daripada Al-Quran menyibukkan. Kecuali apa? Haddatsana wal fiqh, kecuali ilmu tentang hadis. Wal fiqh, pemahaman, nak faham Quran. Orang yang mengaji fiqh, dia nak faham Quran jugalah. Tu tadabbur jugalah tu. Betul tak? Orang yang mengaji fiqh, bolehkah kita pelekeh orang buka kelas fiqh? Apa ni tak payah mengaji fiqh, mengaji Quran je? Boleh ke? Tak boleh. Sebab fiqh, dia nak mengaji macam mana cara dia nak beramal. Fiqh, pemahaman dia terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran berupa amalan. Solat, macam mana nak solat? Perincian, macam mana nak ambil wuduk? Kalau dia hanya belajar daripada, dia hanya buka terjemahan Quran, dia tak boleh dapat macam mana praktikal nak ambil wuduk, praktikal nak solat, nak buat haji macam mana. Itu kita kata, semua ilmu-ilmu agama, semua ilmu, disiplin-disiplin ilmu yang pelbagai itu, sebenarnya semuanya adalah menjurus untuk membawa kita kepada memahami Al-Quran. Sebab itu kita tak boleh pelekehkan mana-mana ilmu. Dah kalau kita Allah Ta'ala rezekikan buka kelas Quran, alhamdulillah, terus mengajar Quran. Tapi jangan pelekeh orang lain mengajar akidah, jangan pelekeh orang lain mengajar hadis, jangan pelekeh orang lain mengajar fiqh. Masing-masing Allah Ta'ala pemudahkan. Dan orang beriman, Nabi SAW kata, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan.
kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti binaan yang kukuh, saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Jadi kita, kalau kita boleh buka kelas akidah, ada orang boleh buka kelas tafsir, kita bersyukurlah. Alhamdulillah ada orang boleh buka kelas tafsir. Kita tak boleh buka kelas tafsir, kita buka kelas akidah, ada orang tolong kita. Sebab seorang takkan nak buka semua kelas, tak ada istita'ah, tak ada kemampuan. Bersyukurlah ada orang lain buka kelas fiqah, ada ada ustaz lain buka kelas usul fiqh, ada orang ustaz ni buka kelas usul tafsir, ustaz ni buka kelas akidah, ustaz ni dia ajar Quran. Alhamdulillah. Itu maksudnya kita saling melengkapkan antara sama. Bukan kita saling apalah kau ni belajar akidah tak guna. Ini tak boleh. Apalah mengaji fiqh tak guna, ni salah. Ni salah. Kan? Sangat salah. Wallahul musta'an. Sebab itu rukun tadabbur Quran ni, antara rukun asasi tadabbur Quran ni, mesti kena tazkiyatun nafs, mesti kena menyucikan hati. Nak cucikan hati macam mana kalau tak mengaji akidah? Rukun tadabbur Quran mesti cucikan hati. Mesti maknanya hati tu kena dicucikan daripada kekotoran. Yang pertama syirik. Kalau tak, macam mana dia nak faham Quran? Kalau hati dia tu penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah, penuh dengan maksiat, macam mana dia nak faham Quran? Macam mana dia nak tadabbur Al-Quran? Itu yang jadilah sekali dia bawa pada hawa nafsu dia. Ajaran-ajaran sesat tu, dia pun semua dakwa dia orang faham Quran, tapi sesat. Wallahu musta'an. Baik, ini tak disentuh oleh Syekh. Syekh sebut kat situ, maknanya ayah Nabi Ibrahim mati dalam keadaan kekufuran. Syekh tak sebut kat sini hadis dia. Tapi Syekh bawa dalil-dalil daripada Al-Quran tu untuk menjelaskan tentang apa yang berlaku. Okey. Dikatakan sini walakin dia ada ni tengok dekat bawah tu kan. Namun setelah itu Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Lepas daripada ayat Syekh bawa ayat surah Ibrahim ayat 41 tu, walakin fima ba'd tabarra'u minhu. Itu al-wala' wal bara'. Maknanya Nabi Ibrahim berlepas diri daripada bapanya. Kesyirikan yang bapaknya bawa. Bapaknya serukan. So maknanya bapak dia tak beriman. Tak beriman. Baik. Amma Nuh, ada pun Nabi Nuh, dalilnya ayat 28 tu, surah Nuh 28, menunjukkan kedua orang tua Nabi Nuh beriman. Sebab tak ada dalil yang lain yang menunjukkan sebaliknya. Tak ada hadis Nabi SAW ataupun ayat Quran yang lain yang menjelaskan bahawasanya bapa Nabi Nuh tak beriman. Tidak. Maknanya bapa Nabi Nuh beriman. Sebab tak ada dalil lain yang memalingkan daripada dalil asal dalam surah Nuh ayat 28. Tapi surah Ibrahim ayat 41 tu ada dalil lain, ada ayat lain yang menjelaskan, kemudian ada hadis yang menjelaskan. Itu cara kita nak faham Quran, cara nak tadabbur macam tu. Tak boleh kita ambil Quran je, lepas tu letak tu kita ulas sendiri. Tak, kena ada hadis, kena ada asar, kena ada tafsir. Baik, faedah lain. Imam Ahmad berkata, qala Imam Ahmad, salasatun laysa laha aslun, al-maghazi wal malahim wat tafsir. Imam Ahmad berkata ada tiga hal yang tidak berdasar. Laisa laha aslun, tidak ada dasar, tidak ada asal. Maknanya yang ada tiga. Yang pertama al-maghazi. Maghazi maknanya sirah, kisah-kisah perang, maknanya sirah. Sebab itu dinamakan ilmu sirah, antaranya ilmu sirah ni dinamakan dengan al-maghazi, sebab dia menceritakan tentang perang-perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ekspedisi kempen ketenteraan, peperangan dalam Islam. So ilmu sirah, al-maghazi. Wal malahim maknanya sama juga, dia merujuk kepada fitan, peperangan akhir zaman, al-malahim. Wat tafsir, dan tafsir. Apa maksud dia? Ni Syekh jelaskan.
Maksudnya kisah-kisah atau keterangan yang disebutkan dalam ketiga-tiga perkara ini kebanyakannya disebutkan tanpa sanad. Fahadhihi al-ghalibu fiha annaha tuzkaru biduni isnadin. Maknanya kebanyakannya manhaj ulama salaf terdahulu, mereka melonggarkan syarat penerimaan riwayat dalam tiga perkara ini. Apa maksud melonggarkan? Kita kena faham, melonggarkan maknanya bukan maksudnya mereka sampai tahap hadis yang la asla lahu pun, riwayat yang la asla lahu pun mereka terima, atau hadis maudhu' pun mereka terima, tak, bukan. Itu salah faham. Bukan melonggarkan syarat penerimaan dalam tiga perkara ni. Apa yang pertama? Al-maghazi, sirah. Al-malahim, yakni fitan-fitan peperangan akhir zaman. Wa tafsir, yang ketiga tafsir. Bukan bermakna mereka bermudah-mudah sampai tahap riwayat yang maudhu' pun terima, tak. Atau yang syadidu dha'af, dhaif jiddan pun terima juga, atau la asla lahu, tak ada asal pun dia terima, tak, bukan. Maksud laisa laha aslun tu, makna laisa laha aslun tu maknanya tidak ada asal tu, maknanya ulama melonggarkan syarat. Ini kita kena faham, melonggarkan syarat penerimaan riwayat. Dia tak sama macam penerimaan hadis. Faham tak? Hadis maknanya yang disandarkan kepada Nabi SAW itu sangat ketat. Sebenarnya ini juga adalah manhaj jumhur ulama salaf, termasuk Imam Al-Bukhari. Ramai orang salah faham, orang ingat Imam Al-Bukhari pun maknanya ketatkan semua riwayat. Tak. Siapa yang baca muqaddimah Sahih Al-Bukhari, cetakan Muassasah Ar-Risalah, ada kenyataan daripada muhaqqiq tentang manhaj Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, syarat yang diletakkan, syarat yang sahih, syarat hadis yang sahih yang diletakkan dalam sahihnya itu syarat yang tertinggi, tetapi melibatkan hadis saja. Hadis maknanya yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan ataupun takrir, pengakuan. Yang disandarkan kepada Nabi SAW itu sangat ketat. Imam Al-Bukhari syarat dia yang paling ketat, antara yang ketat. Dia dengan Al-Bukhari dengan Muslim ada perbezaan, tetapi dua-dua ni syaratnya paling maknanya sebab tu ulama sepakat hadis yang sahih di sisi Al-Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang sahih, yang tingkatan yang tertinggi. Sebab syarat dia, syarat sanad tu dan syarat penerimaan hadis tu ada syarat-syarat yang tak ada pada ulama-ulama lain. Sangat ketat. Tetapi bila sampai dekat asar maknanya hadis mauquf, maknanya sampai kepada riwayat daripada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun tafsir, ataupun maghazi, sirah, Imam Al-Bukhari akan longgarkan. Itu sebenarnya manhaj Imam Al-Bukhari. Jadi salah ada orang dianggap manhaj Imam Al-Bukhari ni dalam tafsir pun, dalam menerima riwayat daripada sahabat pun ketat macam hadis. Salah. Al-Bukhari pun dia longgarkan. Sama juga dalam akidah. Sama juga dalam akidah. Ini yang jadi, kita pernah dengar dulu kan, orang kata Kitabut Tauhid ni penuh dengan hadis dhaif dia kata. Betul tak? Pernah tak kita dengar dulu geng-geng yang itulah Ahlul Kalam tu, dia tak mau mengaji kitab ni, kata hadis dhaif banyak dia kata. Padahal dia tak faham syarat hadis yang ditetapkan oleh ulama. Sama juga dia kritik dia kitab-kitab akidah salaf, dia kata hadis dhaif penuh dia kata, tak boleh pakai. Riwayat asar daripada sahabat tak boleh pakai dia kata. Sama juga baru ni yang tolak riwayat Ibnu Abbas, dia kata tak ada sanad, padahal dia tak jumpa. Sebab dia nak mesti syarat tu, hadis tu, asar tu, syarat dia macam hadis sahih. Memang takkan jumpa lah. Itu yang menyebabkan akhir sekali golongan macam ni dia salah faham pula dalam manhaj ulama.
Akhir sekali dia tolak akidah salaf juga. Macam-macam. Salah faham ni memang bahaya. Kan? Sangat bahaya. Sama juga riwayat tafsir. Dia kata tafsir tak, dia kata tak ada, bila dia cuba untuk apply kan syarat hadis sahih tu pada kitab tafsir, itu jadi masalah. Memang banyaklah yang daif, memang banyak tak dipakai lah. Sebab dia punya neraca tu tak sama. Itu masalah. Sebab tu Syekh Uthaymin kata sini, maknanya tiga ni, perkataan Imam Ahmad ni kata tidak ada dasar tu maksudnya apa? Bukan tak ada sandaran, bukan tak ada sandaran, tapi ulama longgarkan syarat. Bila longgarkan syarat ni, ada tak riwayat-riwayat lain yang menguatkan? Adalah. Bila jadi diterima tu, bila ada riwayat-riwayat lain yang menjadi syawahid, yang jadi mutaba'at. Dan itu juga manhaj Imam Al-Bukhari. Sebab bila dia dah longgarkan riwayat daripada sahabat misalnya, asar daripada sahabat, dia tak ikut standard yang diletak pada hadis, dia longgarkan. Bila dia longgarkan, ada penyokong daripada riwayat lain yang dapat menyokong. Jadi bila yang longgar tu ada penyokong, dia dikuat tak? Dia dikuat lah. Kan? Itu technically lah kan. Tapi nak bagi tahu, itu maksud yang pertama. Baik, tetapi ada juga yang memang disebutkan oleh sebahagian ulama yang memang tak ada sanad. Yang tak ada sanad langsung. Ataupun dalam sanadnya ada masalah. Yang inilah yang dikritik oleh ulama hadis, oleh ulama ahlul athar, ahlul riwayah, ahlul hadis. Dan ni kita pun tak boleh memandang remeh. Sebab banyak juga perkara-perkara yang berpunca daripada riwayat-riwayat yang lemah ini menyebabkan salah faham berlaku. Contohnya Syekh Al-Uthaymin kata di sini, kerana itulah para mufassir menyebutkan kisah Nabi Adam AS, falamma atahuma salihan, maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, Allah Ta'ala bagi Nabi Adam dengan Hawa seorang anak yang saleh. Sebahagian kecil di antara mereka ini, yakni mengingkari kisah yang didustakan ini. Ini tentang tafsir pada ayat ni. Maknanya dalam tafsir, disebutkan dalam tafsir itu, Nabi Adam dengan Hawa telah melakukan kesyirikan dalam penamaan. Asyirku fit tasmiyah, syirik dalam penamaan. Kerana dikatakan dalam kalau kita buka kitab tafsir, disebutkan apa dia, riwayat yang menyebutkan pada awalnya Hawa mengandung, kemudian anak dia tu meninggal dunia, kemudian bila dapat mengandung sekali lagi, dapat anak yang baru, kemudian dia nak bagi nama anak tu Abdul Harith. Dan dikatakan oleh ulama tafsir, Al-Harith itu adalah nama syaitan. Jadi kat situlah ulama kritik riwayat tersebut kerana tak ada sanad. Dan memang dia dhaif lah, memang tak ada sanad. Kan? Maknanya tak ada sanad tu maknanya sanadnya sangat lemah. Kemudian dikritik oleh para ulama. Itu perbahasannya panjang. Tapi kalau kita tengok balik, ana ada ulah riwayat tu, ana ada sebut dalam buku Tathhirul I'tiqad, apa terjemahan yang membungkam pemuja kubur tu, yang warna biru, karya Peace punya terbitan tu. Ana ada bahaskan dalam nota kaki. Ana bahas panjang juga kat situ. Boleh rujuk kat situlah, perincian dia. Tetapi kat sini contoh kisah yang kita kata dikritik oleh ulama. Kerana dalam itu contohlah macam riwayat tafsir yang tak ada sanad, kisah yang tak ada sandaran. Baik, demikian. Fal qa'idatu idzan annahu la ahadun ya'lamu 'anil umamis sabiqah syai'an illa min tariqil wahyi. Qala ta'ala alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Dengan demikian kaedahnya adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui apa pun tentang yang berlaku tentang umat-umat terdahulu melainkan melalui jalur wahyu, melalui perantara wahyu. Kemudian Syekh bawakan ayat dalam surah Ibrahim ayat 9. Apakah belum sampai kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, iaitu kaum Nuh, Ad, Thamud dan orang-orang setelah mereka, tidak ada yang mengetahui mereka itu selain Allah.
Dan dekat sini sebab apa Syekh Uthaymin tambih dekat sini? Syekh Ibn Uthaymin nak bagi tahu dekat sini, kenapa tiba-tiba masuk ayat tentang kisah Nabi Adam AS dengan Hawa tu. Sebenarnya dia macam distraction jugalah. Dia macam ada satu gangguan sikit. Macam kita pergi terlampau jauh. Tapi nak bagi tahu itulah ilmu ulama. Sebab kita nampak apa kaitan dia? Kan, apa kaitan dia kat sini? Susah nak faham. Sebab apa? Kita kena faham sebab mereka faham tu, mereka hafal Quran dan mereka hafal hadis. Maklumat dalam kepala otak mereka tu banyak. Sebenarnya kitab yang kita belajar ni dia adalah syarahan Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, yang ditafrigh, yang di transkrip semula, kemudian diedit. Maknanya Syekh syarah macam tu saja dengan apa yang dia ingat. Jadi dia apa yang dia maknanya yang sampai pada pengetahuan dia atau sampai pada dia nak sebut benda tu, maka disebut ketika itu. So benda ni memang normal kalau kita tengok kitab ulama yang ilmu mereka luas. Buka kitab Ibnul Qayyim, buka kitab Ibn Taymiyah, memang sama juga. Sebab tu kalau kita nak tengok ulama yang sampai tahap macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, macam Ibnul Qayyim di zaman ini, walaupun dia dah meninggal dunia rahimahullah, antaranya Syekh Uthaymin. Kerana dia antara yang menguasai turath Ibn Taymiyah dengan Ibnul Qayyim, Ibn Taymiyah secara khususnya. Sebab tu kalau kita nak faham pemikiran Ibn Taymiyah, faham dulu macam mana Ibn Uthaymin faham. Sebab dia dah isti'ab. Sebab tu kalau kita tengok perbahasan dia tu, macam mana ni tiba-tiba datang Nabi Adam dengan Hawa ni kan? Macam mana? Apa? Sebab dan apa faedah, kenapa Imam Syekh Uthaymin sebut tiga perkara yang tidak ada sandaran atau tidak ada asal, tidak ada dasar tadi. Maghazi, malahim dengan apa? Tafsir. Apa kaitan dia? So Syekh nak bagi tahu dekat sini, nak tambih dekat kita, maknanya ada riwayat-riwayat yang dalam tiga perkara ni kita kena hati-hati, maknanya kena berpandukan penilaian ahlul hadis, ahlul asar, ulama-ulama yang muhaqqiqin, ulama-ulama ahli tahqiq, maknanya yang menyebutkan tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan kisah-kisah Nabi-Nabi. Antaranya kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam. Tambih lah, maknanya nak bagi tahu. Sebab apa? Kaedah dia, kisah umat-umat terdahulu ni kita tak boleh tahu melainkan wahyu. So dia tak ada mungkin ke kemungkinan tak ada. Mazhab mungkin ni bukan mazhab kita ahli sunnah. Ahli sunnah mazhab dia Al-Quran dan sunnah. Kan? Dengan bifahmi salafil ummah, pemahaman salafus salih, salaful ummah, para sahabat Nabi. Sebab tu Syekh nak tambih dekat sini dari sudut manhaj. Jadi dia macam apa kaitan kan? Kalau kita baca macam tu je kita tak nampak. Tapi saya nak bagi tahu di sini tambih, peringatan. Dan itu sebenarnya ilmu. Kan? Ilmu ni maknanya perlukan penambahan. Kita minta penambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Kita tampak penambahan. Jadi dalam syarahan ulama itu, penjelasan ulama itu ada tambahan. Tambahan ni penting sebab apa? Dia nak kuatkan lagi ilmu kita yang sedia ada. Baik, kemudian barulah Syekh bawakan dalil yang kedua, al-ayatus tsaniyah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Jadi Syekh jelaskan ayat ni. Ini dalil yang kedua menunjukkan man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia tidak akan masuk ke dalam dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tidak dihisab, tidak dihitung. Dalam riwayat lain dia kata bi ghairi hisabin wala azab, tanpa azab. Sesungguhnya Syekh kata di sini ayat kedua dibawakan surah Al-Mu'minun ayat 59. Sebelum ayat ini Allah Taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang kerana takut azab Rabb mereka sangat berhati-hati.
Hanya saja penulis menyebut ayat yang menjadi dalil permasalahan. Firmannya min khasyati rabbihim, kerana takut azab Rabb mereka. Maksudnya takut kepada Allah atas dasar ilmu. Mereka sangat berhati-hati, maksudnya mereka takut azabnya jika melanggar perintahnya. Dengan demikian, kemaksiatan dalam makna umumnya seperti yang disampaikan sebelumnya adalah syirik, kerana dilakukan berdasarkan dorongan hawa nafsu dan menyalahi syariat. Allah Ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Adapun kemaksiatan dengan makna yang lebih khusus, maka ulama membahagikan kemaksiatan menjadi dua bahagian. Yang pertama syirik, yang kedua fasik. Maknanya pelakunya itu boleh jatuh syirik, ataupun yang kedua hanya jatuh fasik, tak jatuh pada syirik. Syekh nak sebut kat sini, nak bagi tahu tentang apa yang perkara yang maksiat itu boleh mendorong seseorang mensyirikkan Allah. Apabila dia menjadikan kemaksiatan tu sebagai pilihan dia, sebagai kita kata bentuk, kita kata dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maknanya ni yang Syekh dah sebut sebelum ni, yang Syekh bawakan dalil ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, betul tak? So Nabi sifatkan ada orang yang menjadi hamba dinar dan dirham. Maknanya kemaksiatan boleh mendorong atau boleh membawa atau menjerumus seseorang kepada kesyirikan. Bukan maksiat tu terus automatically dia jadi syirik, tak. Tapi dia ada dorongan ataupun dia ada perkara yang qad yuaddi ila syirk, boleh membawa kepada kesyirikan. Sebahagian ulama kata bahkan boleh jadi benda tu syirik. Dari sudut apa? Dari sudut dia telah mentaati hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. So Allah Ta'ala istiharkan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan, sebagai berhala, sebagai ilah, sebagai sembahan, sebagai yang ditaati, yang disembah. Ilahahu hawa. Kan? So kalau kita buka dalam tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir kata maknanya dia menjadikan mazhab dia mazhab hawa nafsu. Dan berapa ramai orang hari ini mazhab dia mazhab hawa nafsu. Bohong je kalau kita tanya, konon ikut mazhab Syafi'i, bohong. Kan? Bab muzik tak ikut mazhab Syafi'i, tiba-tiba jadi Ibnu Hazmin. Tiba-tiba jadi kan? Kalau betul-betul kan, itu maknanya tandanya ada afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Sebab tu Ibnu Katsir kata ramai orang mazhab dia hawa nafsu, dia tak ikut mazhab yang betul pun. Kan? Kalau kita perhati betul-betul kan, kalau itu yang orang yang duk kata dia ikut mazhab Syafi'i. Pasal dia duk kata tak boleh keluar mazhab Syafi'i, kan? Sikit pun tak boleh, dia kata. Tiba-tiba tang muzik dia tak ikut mazhab Syafi'i. Itu kita kata mazhab apa yang kau ikut? Hawa nafsu. Hawa nafsu lah, kan? Wallahul musta'an. Itu contoh. Baik. Jadi kita akan bahas insya-Allah pada kelas akan datang dalil yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. So ini Syekh akan jelaskan tentang dalalah, petunjuk, ataupun yang kita akan masuk hadis. Kita akan masuk hadis Ibnu Abbas, ini hadis daripada Husain bin Abdul Rahman, hadis yang penting. Pada kelas akan datang kita akan masuk bincang hadis. Sebab kalau tengok pada base pada terjemahan ni kita dah selesai, dalil yang kedua pun dah selesai. Pada walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, Syekh Utsaimin jelaskan, dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb mereka, maksudnya syirik dalam pengertian umum, kerana realisasi tauhid hanya terwujud dengan menjauhi syirik dalam pengertian umum. Namun bukan bererti bahawa para ahli tauhid tidak melakukan kemaksiatan, kerana setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa dan salah, khata'un, dan tidak terjaga dari dosa. Namun ketika berbuat maksiat mereka bertaubat dan tidak terus-menerus melakukan dosa, seperti mana dalam ayat dalam surah Ali Imran ayat 135. So bukan bermakna ahli tauhid ni bila dia merealisasikan tauhid dia tak buat maksiat. Dia ada maksiat, dia ada dosa, tetapi dia tidak berterusan dalam melakukan dosa dan maksiat. Kan? Maknanya kalau dia buat maksiat, dalam hadis dalam Sahih Al-Jami' atau dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah disebutkan, maknanya kalau dia buat maksiat, dia buat dosa, dia cepat-cepat bertaubat, istighfar,
dan dia menyesal, dan dia berazam untuk tidak berulang. Dia tidak mengulangi dosa dan maksiat dia itu. Dalam hadis, dalam riwayat, dalam silsilah al-ahadits as-sahihah itu disebutkan dalam tempoh 6 jam dia diberikan penangguhan. Dosa dia itu takkan dicatat. Dalam tempoh 6 jam tu lepas dia buat maksiat, dia menyesal, dia bertaubat, dia beristighfar, malaikat kiraman katibin, malakus shimal, malaikat yang mencatat catatan jahat, yang di belah kirinya akan menahan catatan, menahan penanya 6 jam. Maknanya Allah Ta'ala bagi tempoh untuk bertaubat. Dalam tempoh 6 jam tu, kalau kita bertaubat, dosa kita tu tak akan dicatat. Abshiru. Tapi janganlah pergi buat maksiat tu apa? Dengan niat kata, tak apa 6 jam. Yang tu, wallahul musta'an. Boleh jadi malaikat akan gandakan lagi, kita tak tahu. Yang Nabi bagi tahu sallallahu alaihi wasallam, kalau maknanya kalau kita tergelincir dalam melakukan kemaksiatan, kita cepat-cepat bertaubat, ingat Allah, menyesal, dalam tempoh 6 jam tu diberikan penangguhan. Maknanya malaikat tak catat dosa tu, dengan syarat kita taubat. Tapi kalau dia lepas maksiat tu, dia berbangga-bangga lagi pula, dia tayang kat orang pula, taubat apa? Yang tu memang apa? Dicatat. Bukan setakat dicatat amalan dosa dia tu, bahkan dicatat. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia tunjuk kat orang pula. Bahkan boleh jadi termasuk dalam ancaman yang Nabi SAW sebutkan, orang yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Apa? Golongan al-mujahirun. Mereka yang menjaharkan, yang menzahirkan maksiat. Itu lagi kita takut. Sebab tu kalau tersilap, cepat-cepat bertaubat. Yang itu yang disebutkan dalam ayat dalam surah Ali Imran ayat 135, kan? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. So maknanya dia beristighfar, dia ingat Allah, menyesal. Kan? Dalam sebahagian riwayat yang kita sebutkan tadi itu 6 jam. Syarat dia mesti dia kena taubat. Itu rahmat Allah Taala bagi ahli tauhid. Sebenarnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang pengampunan dosa, rahmat Allah kepada orang yang berdosa dan sebagainya ni, dia lebih kepada ahli tauhid. Ahli tauhid. Tanpa menafikan orang yang buat syirik pun, kalau dia bertaubat, Allah akan terima taubat dia selagi mana dia hidup. Tetapi semua nas-nas yang menyebutkan tentang pengampunan dosa ini, semuanya pertama sekali yang tertumpu, yang tertuju adalah kepada ahli tauhid. Sebab kita dah bincang dah sebelum ni, bab yang kedua kan, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Sebab semua apa yang Allah Taala sebut pengampunan dosa ni memang khusus sebenarnya untuk ahli tauhid. Nampak? Baik. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ini. Kelak akan datang kita akan sambung pada hadis yang penting. Hadis Husain bin Abdurrahman daripada Sa'id bin Jubair, hadis Ibn Abbas ni, tentang sifat orang yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Perincian dia dalam hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.